Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, musim gaji ni kita perlu amalkan satu tip yang sangat-sangat berguna, sangat-sangat berkesan apabila kita amalkan. Apabila kita amalkan tip ni, maka tuan-tuan akan menjamin kehidupan tuan-tuan pada masa akan datang. Apa dia? Simpan dulu, belanja kemudian. Perlu amal, simpan dahulu, belanja kemudian. Sebab apa? Apabila kita mengamalkan konsep ni, belanja dulu, simpan dulu, belanja kemudian, insya-Allah simpanan kita akan jadi apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan aterais dila di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini penulis buku. Dia penulis buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi saya merupakan salah seorang daripada anak didik kepada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam masa beberapa hari lagi daripada sekarang, kita akan terima gaji bagi penjawat awam. Jadi untuk cara pengurusan gaji kita ni, kita perlu amalkan satu konsep simpan dulu, belanja kemudian. Apabila kita dapat gaji, terus kita buat simpanan. Baru dah selebihnya kita guna kita belanja sebagai perbelanjaan harian kita. Jadi tuan-tuan, ini adalah saranan yang diberikan oleh ramai pakar-pakar keuangan. Jadi tuan-tuan, berapa banyak kita nak perlu simpan? Dan apa jenis simpanan yang kita perlu buat? Jadi tuan-tuan, ramai orang ni dia simpan duit dia simpan dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk cash. Dia simpan 10%, 10% ni dia dalam bentuk cash. Apa yang terjadi tuan-tuan? Dia simpan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhir bulan apa yang terjadi? Dia akan korek balik duit dia. Dia akan korek balik duit dia. Sebab apa? Dia simpan dalam bentuk cash. Tak apa, ni duit ni dia dah simpan dah. Walaupun dia dah simpan, dah asingkan dah. Tapi apabila sampai akhir bulan, dia terdesak nak guna, dia korek balik simpanan dia di awal bulan tadi. Jadi masalah korek duit simpanan sendiri ni tak selesai juga. Last kali jadi macam mana? Simpan sedikit-sedikit, lama-lama jadi sedikit juga. Sebab apa? Dia yang korek balik duit simpanan tadi. Jadi tuan-tuan, ramai orang menyimpan duit. Dia simpan duit. Contoh satu orang ni dia menyimpan 500 sebulan. Dia simpan 500 sebulan. Akhir contoh 500 setiap bulan. Kalau 12 bulan dia akan dapat RM6,000. Dia simpanan dia akan jadi RM6,000. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku kepada orang menyimpan 500 setiap bulan ni, akhir tahun nanti kalau kita cek balik baki akaun dia akan jadi kurang daripada RM6,000. Sepatut ada RM6,000, tapi apa yang berlaku ialah mungkin simpanan dia tinggal RM1,000 ataupun RM2,000. Padahal setiap kali dia dapat gaji, dia akan simpan dalam bentuk cash. Dapat gaji, dia akan simpan dalam bentuk cash. Tapi tuan-tuan, keinginan kita kepada duit ini, setiap masa, setiap keadaan, kita akan mencari alasan supaya kita guna duit tadi. Kita akan cari alasan untuk kita guna duit tadi. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku apabila kita simpan dalam bentuk cash ni, kita sendiri akan guna duit tadi. Kita akan korek balik. Walaupun tidak ada apa-apa keperluan mendesak, kita akan cipta pelbagai alasan untuk menggunakan duit kita tu tadi. Tapi tuan-tuan, berbeza dengan emas. Sebab tu apabila kita nak urus keuangan dengan bijak ni, apabila kita dah gagal tak pandai urus duit ni, kita perlu tukar cara kita menyimpan. Iaitu tukar di dalam bentuk apa? Tukar di dalam bentuk duit yang lebih kukuh, duit yang lebih terjamin, duit yang kalis inflasi. Apa dia? Iaitu emas. Simpan di dalam bentuk emas. Jadi duit yang saya pegang ni, ini satu dinar ni 4.25 gram. Inilah duit sebenar tuan-tuan. Inilah duit sebenar. Duit yang tuan-tuan pegang tu, duit kertas, itu hanyalah duit yang dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang letak jaminan kepada duit tadi. Dan jaminan kerajaan ni dia ada syarat dia. Dia tidak duit tu pastikan duit kertas tu tak rosak, tak ada dakwat, tak terkoyak, tak terbakar, tak dimakan anak-anak, mesti dalam keadaan baik. Adapun tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan duit
simpan duit di dalam bentuk emas. Ingat tuan-tuan, emas ni pun duit. Emas ni bukan duit. Inilah duit yang sebenar. Apabila tuan-tuan simpan dalam bentuk emas, apa yang berlaku? Dia ni kalis inflasi. Setiap masa akan meningkat nilai dia dan dia akan jadi kalis boros. Jadi tuan-tuan yang ada sifat nak menggunakan duit tadi, maka tuan-tuan akan fikir 2-3 kali. Sebab apa? Emas ni semakin kita lihat dia, semakin kita tengok dia, semakin kita tenung dia, semakin kita rasa nak menyimpan lagi dan lagi. Berbeza dengan duit apabila kita simpan duit, semakin kita tengok duit kita, semakin kita tengok angka-angka dalam bank kita, semakin banyak keinginan kita, keinginan nafsu kita, semakin banyak terlintas di dalam fikiran kita untuk dibelanjakan duit-duit tadi. Jadi tuan-tuan, ubat yang paling mujarab ialah untuk simpanan ni kita simpan di dalam bentuk emas ni. Pengalaman saya sendiri, saya simpan bentuk emas ni, simpanan saya ni semakin bertambah. Setiap bulan makin bertambah, setiap bulan semakin bertambah. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya pada awal tahun itu, 1 Januari, bulan Januari hari itu, saya ni nak simpan, nak konsisten. Nak konsisten banyak mana? Nak konsisten 1 gram setiap bulan. Setiap bulan saya nak konsisten 1 gram setiap bulan. 1 gram setiap bulan, 1 gram setiap bulan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Saya bukan simpan 1 gram setiap bulan. Saya telah beli dinar ni bukan 1 dinar, bukan 2 dinar, bukan 3 dinar. Malah lebih daripada 10 dinar saya beli. Malah saya beli lebih daripada 10 dinar. Jadi hakikat sebenar apabila kita simpan emas ni, walaupun kita nak buat 1 gram setiap bulan, 1 gram setiap bulan, 1 gram setiap bulan, tapi apabila kita dah pegang emas, kita dah tengok emas, keinginan kita untuk menambah emas ni semakin membuak-buak. Maka kita akan tambah lagi. Ni berlaku pada diri saya sendiri. Simpan dah 1 dinar, nak simpan lagi. Last sekali bulan Januari itu saya lock harga. Alhamdulillah bersama Public Gold ni kita boleh lock harga. Saya bayar selama 10 bulan untuk emas saya melebihi daripada 10 dinar. Saya sekarang sedang bayar EPP, Easy Payment Purchase bersama Public Gold ni melebihi 10 dinar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hakikat sebenarnya kalau saya nak simpan 1 gram setiap bulan, apa yang berlaku hujung tahun? Saya hanya ada 12 gram sahaja. Terima kasih Tuan Azian. Jadi daripada kalau saya konsisten 1 gram setiap bulan, saya akan ada 12 gram sahaja. Tapi apa yang berlaku sebaliknya tuan-tuan? Apabila tuan-tuan memulakan simpanan emas, bukan 12 gram akan ada. Okey, mula-mula niat nak simpan 1 gram pun dah cukup bagus dah. Tapi realiti yang berlaku akan dapat lebih daripada 1 gram. Jadi ni saya sendiri. Kalau emas saya ni melebihi 10 dinar yang saya sedang bayar melalui Easy Payment Purchase sekarang. Jadi saya dah ada melebihi 40 gram. Tak termasuk yang saya pegang ni. Tak termasuk emas-emas yang saya pegang ni. Kiranya daripada simpanan ni kita akan menambahkan lagi simpanan kita. Tuan-tuan, menurut kajian yang dibuat oleh satu institusi ni, dibagi tahu apa? 75% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan walaupun RM1,000. 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Bayangkan, daripada 100 orang, 75 orang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Hanya 25 orang sahaja ada simpanan melebihi 1,000. Tuan-tuan, setiap orang yang menyimpan emas, contoh dia simpan 1 dinar sahaja. Dia simpan 1 dinar ni, yang saya pegang ni 1 dinar sahaja, kekayaan yang ada pada diri dia melebihi 1,000 dah. Maksudnya dia telah terkeluar daripada golongan 75% tadi. Terkeluar daripada 75% orang tadi yang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan dapat gaji nanti, pertama sekali tukar 10% gaji kepada emas. Tukar 10% daripada gaji kepada emas. Sesiapa yang ada gaji RM2,000, maka tukar RM200 kepada emas. Sesiapa yang ada gaji RM3,000, tukar RM300 kepada emas. Sesiapa yang gaji RM4,000, tukar RM400 kepada emas.
Sesiapa yang ada gaji RM5,000, tukar RM500 kepada emas. Paling kurang tuan-tuan, simpan 10%, 10% daripada gaji kita ke dalam bentuk emas. Sebab tu emas ni kita kena, apabila dapat gaji, terus kita tukar. Sekarang mudah tuan-tuan, bersama Public Gold ni ada satu simpanan yang dinamakan, program yang diperkenalkan oleh pihak Public Gold ni ialah Gold Accumulation Program. Iaitu program kita simpan emas sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan tidak ada komitmen. Bukannya bulan ni kita wajib beli 100, bulan depan wajib beli 100, bulan depan lagi wajib beli 100, ataupun bulan ni kena beli 1 gram, bulan depan kena beli 1 gram, bulan depan beli lagi 1 gram. Tak. Bersama Gold Accumulation Program, account gap ni tidak ada komitmen yang kita perlu bayar. Kita ada duit, kita tukar pada bentuk emas. Ada duit, tukar ke dalam bentuk emas. Dan apabila cukup gram-gram emas tuan-tuan, tuan-tuan boleh keluarkan di dalam bentuk fizikal macam ni. Yang saya pegang ni ialah emas 1 dinar dan saya keluarkan daripada account gap juga, menggunakan GIT, Gold in Transit. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila dapat gaji, urus gaji kita dengan baik. Pertama sekali, simpan dahulu. Simpan dahulu, belanja kemudian. Berapa banyak nak simpan? Simpan 10% daripada gaji kita, 10% daripada gaji kita. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan buat macam ni, insya-Allah simpanan tuan-tuan makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sebab tu apabila kita tukar duit kita ke dalam bentuk emas, barulah pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, menjadi realiti, menjadi benar. Tapi apabila kita simpan duit, kalau sebaliknya kita simpan duit, ia tak akan jadi pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dia akan jadi sedikit-sedikit lama-lama tetap sedikit. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mulalah simpanan emas sekarang. Mulalah simpanan emas sekarang. Jadi orang kata apabila kita, yang langkah pertama sekali, perkara yang paling susah sekali kita nak buat satu perkara ialah langkah pertama. Langkah pertama sangat-sangat susah. First step ni sangat-sangat susah. Perjalanan seribu batu ni bermula dengan langkah pertama. Tapi apabila kita tak melangkah langkah pertama, kita tak usaha untuk memulakan dulu, maka kita tak akan faham bila-bila. Kita tidak akan mula simpanan bila-bila. Tuan-tuan, patut kita perlu bersyukur. Kita perlu apa? Kita perlu rasa bersyukurlah. Sebab Allah SWT telah wujudkan satu cara simpanan emas yang sangat mudah, sangat murah di Malaysia ni. Ya, simpanan yang sangat mudah dan sangat murah. Mudah macam mana? Tuan-tuan boleh mengguna telefon saja. Boleh guna telefon sahaja untuk beli emas. Nak duduk di rumah, duduk santai-santai kat rumah, kita boleh guna telefon kita untuk beli emas. Dan boleh beli ni 24 jam. Nak beli pagi pun boleh, nak beli petang pun boleh, nak beli malam pun boleh, nak beli awal pagi pun boleh, tidak ada masalah. 24 jam boleh beli emas. Harga emas turun menjunam jatuh pun tuan-tuan boleh beli emas dalam keadaan dengan jumlah yang banyak bersama Public Gold. Dan murah. Murah ni apa dia? Kenapa murah? Tuan-tuan boleh mula menyimpan, tak kisah berapa modal yang tuan-tuan ada. Kalau orang ada bajet besar, boleh mula dulu dengan 1 dinar. Yang saya pegang ni 1 dinar, 4.25 gram bersamaan RM1.100. Jadi boleh mula dengan 1 dinar. Kalau 1 dinar tak mampu, tuan-tuan boleh mula dengan 1 gram. Kalau 1 gram tak mampu, boleh mula dengan RM100. Mula dulu dengan RM100. Nah, bila tuan-tuan mula, insya-Allah tuan-tuan akan faham, tuan-tuan akan nak simpan lagi. Konsisten dulu simpan 100. Upgrade lagi 1 gram. Insya-Allah tuan-tuan istiqamah dalam buat simpanan, tengok berapa gram tuan-tuan akan ada pada hujung tahun nanti. Nah, bukan 12 gram. Kebiasaan orang yang ada niat nak simpan 1 gram setiap bulan, hujung tahun bukannya ada 12 gram. Lebih. Kebiasaan akan melebihi 12 gram simpanan dia. Jadi ini berlaku pada diri saya sendiri. Kalau tuan-tuan cuba, insya-Allah tuan-tuan pun akan jadi macam tu juga. Jadi tuan-tuan, kita simpan emas ni tujuan dia untuk apa? Salah satu dia ialah kita tidak menyusahkan orang apabila berlaku apa-apa kecemasan. Apabila berlaku apa-apa kecemasan, kita tidak menyusahkan keluarga kita, tak menyusahkan mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, anak-anak kita. Sebab apa? Kita dah ada backup. Kita dah ada backup dengan emas ni. Ya, macam orang dulu-dulu nak terdesak nak guna duit, rantai dia akan pergi gadai. Nak gelang dia akan pergi gadai, cincin dia akan pergi gadai. Jadi tuan-tuan, sekarang ni lelaki ke wanita ke boleh menyimpan emas bersama Public Gold. Sebab apa? Emas ni tuan-tuan, setiap orang ni suka kepada emas.
Setiap orang suka kepada emas. Ini ialah lumrah manusia. Lumrah yang Allah SWT telah letak dah dalam setiap diri manusia ni suka kepada emas. Dalil dia apa? Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala telah jadikan kesukaan manusia ni suka kepada perempuan-perempuan, binatang-binatang ternakan serta harta benda yang melimpah ruah daripada emas dan juga perak. Sebenarnya tuan-tuan, tak kira kita sedar ataupun tak sedar, kita ni memang telah dijadikan fitrah oleh Allah SWT suka kepada emas. Tak kira dia lelaki, tak kira dia perempuan, tak kira dia kanak-kanak, tak kira dia orang tua, tak kira orang yang pelajar ataupun pesara, memang semua Allah Ta'ala telah letak apabila dia ni manusia suka kepada harta yang berupa emas dan juga perak. Jadi tuan-tuan, apabila kita suka kepada emas, maka itu adalah lumrah manusia. Semua manusia ni suka kepada emas. Jadi tuan-tuan, tukarlah sebahagian duit tuan-tuan ke dalam bentuk emas. Pastikan duit yang tuan-tuan guna untuk menyimpan emas ialah duit simpanan. Duit simpanan yang ataupun duit yang kita tidak guna dalam masa yang terdekat. Duit simpanan ataupun duit yang kita tidak guna dalam masa yang terdekat. Jangan kita guna duit yang kita nak guna dalam masa terdekat untuk beli beras ke, untuk beli minyak ke, untuk beli sayur ke, untuk beli lauk ke. Yang tu tak sesuai untuk kita beli emas. Sebab apa? Apabila kita beli emas dengan duit-duit macam tu, kita akan pening kepala. Sebab apa? Kita nak fikir macam mana nak gadai emas tadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mulakan dulu simpanan walaupun RM100, tukar 10% gaji kepada emas. Dapat gaji, terus tukar 10%. Dapat gaji, terus tukar kepada 10%. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan tip ini, tengok apa yang berlaku pada 12 bulan akan datang. InsyaAllah simpanan tuan-tuan melebihi 12 gram. Melebihi 12 gram. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton live saya pada malam ini, yang sudi komen live saya pada malam ini, yang sudi share live saya pada malam ini. Semoga Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan, panjangkan umur tuan-tuan, dan semoga Allah SWT bagikan kesihatan kepada tuan-tuan. Assalamualaikum. Sesiapa yang nak memulakan simpanan emas, boleh rujuk nombor telefon saya di atas. Kontak saya bila-bila masa sahaja. 24 jam saya akan bantu tuan-tuan untuk membuat simpanan emas, insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.